هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita malam ini dapat sambung pengajian kita kitab Al-Iman berkaitan dengan perkara-perkara akidah, dan kita telah pun alhamdulillah selesai daripada membaca tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan malam ini kita akan sambung dengan tauhid al-asma' was sifat. Dan kita akan tengok sebelum daripada kita bahas ataupun kita bincang apa yang disebut oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan al-asma' was sifat. Al-asma' artinya nama-nama, dia jamak daripada perkataan ismun. Ismun satu nama, al-asma' nama-nama, sifat pun sama juga, jamak kepada sifat. Melayu pun guna perkataan sifat. Sifat ni kita nak terjemah apa? Sifat lah. Al-asma' nama. Sebab apa kita sebut dengan nama-nama? Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran dia mempunyai banyak nama. Walillahil asma', bagi Allah itu nama-nama. Maknanya nama Allah tu lebih daripada satu. Itu perkara yang penting. Berapa nama Allah? Kalau orang tanya kita lah, berapakah jumlah bilangan nama-nama Allah? Nabi SAW menyebut tidak ada sesiapa pun daripada kalangan hamba-hambanya yang mengetahui secara tepat berapa nama Allah. Tak tahu. 99 tu sahih, tapi itu bukan jumlah hak penamat. Itu kita kena betulkan kefahaman kita. Nabi kata inna lillahi tis'ah wa tis'ina ithman faman ahsaha dakhala al-jannah. Bagi Allah itu 99 nama. Sesiapa yang menghafal, banyak tafsiran lah, menjaganya, mengingatinya, memahami maknanya dan sebagainya, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ramai daripada kalangan orang kita ni dia tersilap faham pada hadis bagi Allah itu 99 nama itu dengan maksud nama Allah 99 saja. Sebab dalam riwayat lain Nabi SAW menyebut, aku meminta dan memuji kepada engkau dengan nama-nama yang engkau sifatkan diri engkau, yang mana engkau sebut tentang diri engkau, kau namakan diri engkau. Kemudian Nabi sambung dalam hadis itu, apa yang diberitahu dan apa yang engkau sembunyikan. So kalimah perkataan Nabi yang engkau mimma ista'zarta, apa yang kau rahsiakan itu menjadi hujjah bahawa tidak ada sesiapa pun yang tahu secara tepat berapa nama Allah. Cuma 99 ni disebut dengan kelebihan, siapa yang hafal dia masuk syurga. Macam kita lah, kata para ulama, bawa contoh mudah. Kita malam ni dah berapa? Dia kata nak makan pun tak lepas ni, kata ada RM10. Adakah kita faham dia ada semata-mata RM10 tu saja? Dia kata hang dah banyak mana duit, nak ajak pergi makan lah kan. Sebila makan ni selalu ayat penamat tu dia kata apa? Dia kata kita dalam hidup ni Allah Rasul senantiasa bersama dengan kita dan kawan-kawan lah yang duduk dekat-dekat ni.
Kan? Allah dan Rasul dan kawan-kawan lah, maknanya Allah dan Rasul takkan bayar lah. Kawan-kawan nak turun bayar ha? Dia tahan dah banyak mana. Dia kata isi aku ada RM10. Apa yang kita boleh faham? Bukan bermaksud dia kata dia ada RM10 tu orang boleh kata semaga tu ya, atau semata-mata tu RM10 tu saja. Ketika itu dia ada RM10 lah tu dalam pakit dia. Tu belum kita tengok yang dalam negara, dalam luar negara, yang dalam bank, yang bawah bantai, dalam celpa milu apa semua tu kita tak kira lagi. Sebab itu nama-nama Allah dia tidak mempunyai bilangan yang tepat. Itu perkara yang penting. Itu poin yang pertama. Dan sedikit teguran. 99 nama yang kita dengar yang masyhur, yang dinasyidkan, dinyanyikan itu pun sebahagiannya tidak sahih. Sebahagiannya tidak sahih. Kerana riwayat-riwayat yang menyebut hadis-hadis tentang satu dua nama itu tidak sabit daripada Nabi. Kita kena, sebab tu kita kena cek balik. Yang kita duk nyanyi nas'aluka ya man huwallahu alladhi tu kan, sampai akhir itu ada satu dua nama yang tidak sahih dinisbahkan sebagai nama Allah. Nanti mungkin dalam kuliah yang akan datang kita akan bekalkan pada tuan-tuan senarai 99 yang disusun dan ditapis oleh para ulama yang sahih. Dan kita akan compare, tengoklah yang mana yang kita duk hafal. Sebab yang popular ni, yang masyhur ni, yang orang duk cakap ni, dia bukan hujah kata benda tu betul. Kan? Dan kita pun tak pernah ajak supaya gunakan lagu ataupun gunakan glamour ni sebagai dalil. Kan? Itu benda yang penting lah. Tak semestinya orang menyanyi benda tu, orang amal benda tu, orang sebut benda tu, bukti kata dia betul. Itu prinsip ahli sunnah. Okey. Itu yang pertama. Berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita sebut dia tidak ada jumlah bilangan yang tertentu. Cuma ada fadilat tentang 99 tu lah, kan? Okey. Seterusnya kita tengok apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Naim Yassin yang tulis kitab kita ni, yang tuan-tuan ada tu, insya-Allah kita baca dan tuan-tuan boleh tengok. Pengertian tauhid al-asma was sifat secara ringkas ialah seseorang itu beriktikad dengan jazam. Makna i'tiqad dengan jazam ni, apa maksud i'tiqad dengan jazam ni? I'tiqad dengan jazam ni, dia yakin, percaya dengan penuh. Maknanya dia tak boleh ada keraguan. Yang tu dia panggil jazam tu. Maknanya dalam hati, dalam akidah orang Islam, dia tak boleh ada satu sifat syak dalam akidah. Murtad ni dia boleh berlaku dalam 4 cara. Satu, melalui perkataan. Maknanya satu orang tu dia ucap perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan dia jatuh murtad. Yang tu dia panggil murtad melalui perkataan. Maknanya terkeluar daripada Islam melalui perkataan. Dia sebut mungkin dia mungkin dia kata Tuhan ni pun orang saja kata ada, kan? Boleh jadi tak ada, pasal kita tak nampak. Dia sebut perkataan-perkataan yang tak boleh. Ataupun seperti Allah ni pun tak tahu mana. Tu perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada kufur. Dengar elok, perkataan. Orang yang kata tu nanti dulu, kan? Perkataan. Sebab kadang-kadang orang yang kata tu boleh jadi dia tak sedar, dia tersilap. Tersilap tak apa. Biasa dengar tak hadis orang tersilap? Hadis tengah padang pasir, biasa dengar tak? Yang Nabi cerita, ada satu orang laki-laki, dia naik unta.
Dia pergi tengah padang pasir, kemudian unta dia hilang. Dia jaga-jaga tengok unta dia tak ada, dia susah hati. Lepas tu dia terlena. Tuan-tuan, kalau kita hilang kereta langkangak pun susah hati, walaupun ada bas, my bus kan, ada teksi pun semua. Ni tengah padang pasir. Tak tahu padang pasir ni bukan tahuan apa. Kemudian dia tertidur pula. Dalam duk susah hati tu dia tertidur. Terjaga kali kedua, unta dia duduk depan mata dia. Oleh kerana terlampau syok, dia kata apa? Dia kata apa? Syok terlebih, dia kata, "Ya Allah, Engkau adalah hamba aku dan aku adalah Tuhan Engkau." Perkataan tu perkataan kufur. Tetapi dia kata tu dalam keadaan dia terlampau seronok. Hadis tu Nabi nak cerita Tuhan lagi seronok kalau ada orang buat dosa kemudian bertaubat. Berat tu. Tuhan lagi seronok daripada sekali dia pun kata samakan Tuhan. Ada pula dia pergi kata Tuhan seronok lagu kita seronok. Dia kan boleh. Silap cakap saja bab ni sekali dia muka depan lah. Dan kitab yang kita duk baca ni pun haram ni. Cuma dia tak ada jadah lah. Kitab yang kita baca ni haram. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi haram. Ni pun kena mengaji juga. Tak apa, kita baca dulu. Gamak-gamak kita jumpa hak pelik, kita berhenti. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenal tang mana keharaman kitab ni. Sebab dalam agama kita diajak untuk dengar. Alladzina yastami'una al-qaul ulul albab. Orang yang ada akal itu salah satu sifat dia, dia mendengar. Dengar ni dengar banyak. Dengar. Tetapi akhirnya fayattabi'una ahsana. Bila dia nak ikut, dia ikut yang terbaik. Kan? Itu prinsip dalam agama. Tak apa tuan-tuan, mengaji. Di sini halal. Dia macam-macam lah. Macam kita kata tok di Kelantan halal, tok di Perlis haram. Mungkin macam tu lah kitab ni juga. Macam tok lah juga kan. Ada benda di tempat lain haram, di tempat kita ni halal kan. Tak apalah. Tuan-tuan pun kata ish, tolak balik kitab ni dah haram kan. Tak apa, simpan biar kan. Banyak lagi benda haram yang kita duk simpan. Faham ke tak? Faham tak apa kan. Duk usung kata benda haram tak apa, mai tang kitab tak boleh pula. Dalam pakit tu okey, sambung balik kitab kita. Okey, sambung balik baca. Balik pada tajuk kita. Okey. So, kita katakan tadi kan, tak boleh dia ada keraguan. Satu orang tu boleh jadi kufur kerana kata-kata. Jadi orang yang sebut perkataan ni seperti Allah tak teramana ke ataupun Nabi ni lebih besar pada Tuhan, kita kena tengok masa dia sebut tu macam mana keadaan dia. Sebab kadang-kadang manusia ni bila dia semangat, dia terlajak. Dia terlajak kan. Bila dia syok sangat, dia terlajak. Macam pengantin lah, bila dia syok sangat kan, ataupun Tok Qadi dia nak kata aku nikahkan, dia kata aku terima nikah. Mungkin dia syok sangat kan. Jadi orang yang macam ni dia ada uzur kerana dia tersilap. Sebab itu ahli sunnah bukanlah kelompok yang suka kata dekat orang kafir. Macam ada video penceramah maki puli. Tengoklah. Saya faham, bukan saya sokong, saya faham pasal dia kena saman, dia duk geram. Jadi orang yang macam ni kita tak boleh ambil kira lah. Walaupun kata-kata dia tu akhirnya makan diri dia balik. Pasal tu Nabi kata bila kita marah ni, kita jangan bercakap, kita diam. Kan? Dia mungkin kena zaman, duit tak ada kan. Dia main tu dia balun. Tapi dalam keadaan dia marah tak marah pun kena kan. Pasal tu kita kena diam. Sehingga kan dalam hukum syarak, suami yang lafaz talak ketika marah tak jatuh. Mungkin dia balik-balik tengok, dia beli lauk nasi tak ada.
Bini dia tak tekan plug, kan? Buka-buka tudung tu tengok duk jadi bubuk lagi, duk berah, duk layak lagi, kan? Oh, dia hangat lah. Dia pun terlampau marah. Dia lafaz talak, tak jatuh. Kerana dalam keadaan marah yang melampau, dianggap dia dalam keadaan tidak waras, kan? Pasal tu kita nak kena tahu keadaan. Boleh jadi kafir atau murtad kerana perbuatan, kan? Dia duk main semayang masjid, duk main semayang surau, tak tengok tek pusam duk tanggung kabadi sama, kan? Jadi perbuatan dia tak cakap, tapi tindakan itu tindakan yang kufur. Perbuatan tu, kan? Satu lagi, perkataan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan. Maknanya dia tak sebut, dia tak cakap, dia tak buat, tapi dia tak yakin. Ini pun masalah juga. Maknanya dia boleh jatuh kufur. Seperti ada orang yang mungkin dia beriktikad bahawa sebenarnya agama ni semua sama. Mungkin dia Islam, mungkin dia tak sembah Tok Pek Kong, dia tak kata dia kafir, tapi dalam keyakinan dia semua agama ni sama. Sebab belaka-belaka ni semua nak pergi ke syurga. Cuma mungkin cara dia tak sama, kan? Macam kita nak pergi Kuala Lumpur, ada jalan highway, ada jalan lama. Dia kata Hindu, Islam pun lebih kurang macam tu lah. Kalau kita tanya orang Hindu pun, yang mereka duk buat tu pun nak pergi syurga juga. Kita pun nak pergi syurga. Dan hang nak kata kat aku pun hang tak mati lagi, aku nak kata kat hang pun aku pun tak mati lagi. Lah nak buat macam mana? Lah pakat buat, esok kita jumpa Tuhan. Boleh jadi hak jalan dia sampai, boleh jadi jalan kita tak sampai. Agama ni semua suruh buat baik, tak ada agama suruh buat jahat. Tu perkataan tu kena jaga. Kalau agama semua ni sama, semua ni suruh buat baik, Tuhan tak sebut dalam Quran innad din indallahil Islam. Agama yang Tuhan redha hanya Islam. Itu kita kena ingat. Mungkin keyakinan kita tu. Dan yang terakhir, seseorang itu boleh jatuh kafir melalui perkataan, perbuatan, keyakinan dan syak. Dia tak tolak, dia tak buang 100%, cuma dia wah-wah. Dia kata hang ni aku tengok semayang tapi tak cukup. Pasal apa? Ada yang hang semayang, ada yang hang tak semayang. Pasal aku ni tak berapa nak yakin, sungguh ke ada syurga tu? Tu yang aku buat. Kadang-kadang aku tak buat tu pasal aku tak berapa nak confirm. Sekali kalau buat sungguh-sungguh, mangkit-mangkit tak ada letih pula. Tapi kalau aku tak buat, mangkit-mangkit ada, kacau pula. Lah senang aku buat pun buat, tak buat pun tak buat. Orang macam ni banyak. Dia tak berapa nak yakin, tapi dia percayalah juga. Tapi percaya, yang ni yang kita kata tak jazam tadi ni. Maknanya jazam ni dia lawan kepada syak. Ni. Orang syak ni bukan orang tolak, cuma kurang yakin. Dalam Islam, kalau kita kurang yakin dengan benda akidah, out. Kalau kita ada, dia bukan gaduh 50-50, 99 percaya, satu saja yang kurang sikit, out. Jangan main dengan akidah kan. Dak ni bukan nak kafirkan orang, nak ingatkan bahawa akidah ni dia tak boleh ada walaupun sekelumit, satu habuk pun, sikit saja kita ragu, out. Jangan main-main tuan-tuan. Pasal itu orang yang akidah dia mantap, dia sanggup mati. Orang yang akidah dia jazam, dia sanggup mati.
Tuan-tuan bayangkan sahabat Nabi. Cuba bayangkan keadaan sahabat Nabi. Dia tanya dekat Rasulullah. Tuan-tuan boleh bayangkan dia punya iman dia. Ara'aita in kutiltu fa aina ana ya Rasul. Dia kata ni. Dia tengah duk makan buah kurma. Dia kata kalaulah aku pergi perang. Masa tu duk di medan perang ni. Ara'aita in qutiltu fa aina ana. Dia kata kalaulah aku mati sat lagi, aku nak duduk tang mana? Di mana tempat yang Allah akan letakkan aku? Nabi kata fil jannah. Di dalam syurga. Dia dengar saja syurga, tuan-tuan, yang tak pernah dia lihat, yang tak pernah dia rasa. Tuhan kata, tuan-tuan, pasal tu kita orang yang akidah ni, prinsip kita membujur lalu melintang patah. Kita sanggup mati kerana agama ni. Kita akan mempertahankan agama ni. Kita akan mati kerana agama ni, kerana kita yakin. Nabi kata fil jannah, dalam syurga, yang Tuhan kata a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarin ala qalbil bashar. Syurga ni tak ada siapa yang pernah nampak, tak ada siapa yang pernah dengar, dan tak ada siapa yang pernah terlintas macam mana syurga tu. Tapi oleh kerana yakin, fa'alqa, dia lempak buah kurma tu. Thumma qatala, dia berlari pergi ke tengah medan perang dalam masa yang sama. Tuan-tuan tak gaduh buat lagu tu. Tak ada siapa suruh duk pergi lempak nasi lemak. Saya cuma nak pesan kat tuan-tuan ni, kok kampung Senar ni, sakit terang mana pun, teruk terang mana pun, janganlah pergi jumpa Tok Bomo. Lah sembang kemah lah orang paling panggil, pasal tak sakit. Aku dengan Bomo ni pantang. Oh, sembang tu macam apa? Panglima Melayu kan. Kira macam panglima dululah. Apa dia ni, Datuk Bentara Jawa ke apa kan. Tiba-tiba kena stroke. Tak boleh nak makan, sengap sebelah orang boleh panggil. Dia kata ada Bomo. Dia kata banyak dah orang pi. Macam kuti tok buang. Yang duk mengaji kitab Al-Iman tak pernah ponting, ustaz tak mai, dia mai. Tiba-tiba dengan sakit ni dia kata, lepas tu bila kita nak pi? Pi! Jangan main-main. Berapa banyak orang yang sembang, mengaji tak sangga, diuji dengan sakit, bukan suruh pi mati, gadai akidah, pi mengadap Tok Bomo. Tok Bomo ni tak ada takwil, tak ada dalih nak kata buli. Banyak yang kita tengok mengaji mai tang anak jadi masalah sikit, Bomo. Mengaji semayang kedai tak laku sikit, Bomo pi. Sebab keyakinan tu, pegang kepada akidah tu tak lepas. Yang cakap ni pun belum tentu. Jadi kita kena perangat, tuan-tuan. Thumma qatala hatta qutila. Dia pergi perang dan akhirnya dia mati. Kan? Dalam keadaan gawat macam ni, ada orang kata, dia kata dulu kita nak cari benda halal boleh lah, kita tak ambil benda haram tak apa, pasal senang dulu. Lah dia kata nak cari yang halal pun susah. Kalau ada yang haram pun kita boleh ambil lah pasal. Kau tidak tak boleh nak hidup.
Perkataan ni berat tuan-tuan. Seolah-olah orang yang dia nampak kata tak boleh, payah kita nak cari benda halal ni, dia tak yakin wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi. Lepas tu hang ambil lah. Dia kata kalau aku tak ambil susah. Dia kata lah kalau kita tak buat benda haram susah. Susah. Ini benda yang kita nak kena ingat tuan-tuan. Contoh banyak dalam hidup kita. Kita beriktikad dengan jazam bahawa Allah Azza wa Jal bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maknanya sifat Allah ni tak ada yang cacat celah lah, tak ada yang buruk, tak ada yang sebagainya lah. Pasal itu kalau kita nak banding dengan Tuhan-Tuhan agama lain banyak kan? Tuhan ni maha mendengar. Tuhan agama lain tuan-tuan pun faham ambil lah. Nak kata lebih kurang pun akta hasutan kan? Tuhan kita maha mendengar, maha melihat. Tuhan agama lain dalam, tuan-tuan boleh tengok dalam filem, maki berkandak Tuhan dia, pang, dia masuk. Ini dalam cerita lah. Dia ketuk loceng, pang, kemudian dia dialog dengan Tuhan dia, paki maki apa bodoh tak dengar apa. Lepas maki Tuhan tu, pang, kilat. Ni semua dia punya drama, kilat. Tuhan dia kena maki dulu baru dengar. Lepas dah dia maki Tuhan dia tu, barulah dia main kekuatan, pi lawan dengan jahat-jahat pun kalah. Akhirnya dia pun bersama dengan heroin. Tapi nak kena pi maki Tuhan tu. Orang Melayu punya duk hayati betul cerita-cerita lagu ni. Bila jadi masalah, dia buat je, dia tiru je. Tapi gaya dialog dia tu beradab sikit. Pasal apa Tuhan pilih aku? Dia buat apa? Dia buat riau. Dia buat teriak pelik. Pasal apa aku? Banyak lagi. Tuhan tak tahu kata aku susah. Ni pengaruh tu. Mempertikaikan takdir, mempersoalkan tindak tanduk Tuhan. Kita pun banyak. Ada. Dia kata dalam aku duk pi ulang alik masjid pun sakit lagi. Dalam aku duk sedekah pun jadi juga. Nampak? Ni benda-benda kadang-kadang, benda-benda simple. Akidah ni tak payah duk bahas pening-pening, tak payah duk bahas panjang-panjang. Benda simple. Pasal tu bila orang kata mengaji akidah ni payah, bukan mengaji akidah tu payah, hang tu buat payah. Akidah ni kalau siapa kata tak faham, memang teruk. Nak kata pun lebih kurang tak sampai hati. Pasal akidah ni Arab Badui pun faham. Tahu Arab Badui? Arab Badui ni pernah guru pada guru kami cerita. Arab Badui ni dia Arab Badui belah Jordan lah. Pasal ada guru saya tu salah seorang daripada Jordan. Jordan ni dekat dengan Palestin. Jordan ni dekat dengan Palestin, boleh pi Palestin ikut Jordan. Bila duk sembang dengan guru ni, dia Arab moden sikit lah, yang Arab Badui, Arab kampung. Salah satu benda yang mengejutkan, dia kata apa? Bila Arab moden untuk guru ni cerita dia tadi. Dia kata Palestin bagus, dia kata maju. Tok guru ni kata Arab Palestin, dia kata Palestin ni kena jajah dah dengan Israel. Bila? Dia boleh tanya. Bila Tok guru ni apa? Dia kata Palestin dah ni kena tawan, kena jajah dengan Israel beratus tahun dah. Dia boleh tanya, bila dia pemai? Tu dia punya teruk Badui. Pasal tu kita tak heran dia boleh pergi pancut kencing dalam. Tapi hok otak akal, tuan-tuan boleh bayang orang budak-budak pun tak pancut kencing dalam masjid. Dia tak boleh beza kencing dalam masjid dengan luar masjid tu pun boleh faham akidah. Boleh faham. Kita yang tak pancut dalam masjid ni, awak yang tak boleh faham. Takkan teruk sangat kot. Kita pancut pun bilik air elok punya, tertib. Mai datang akidah tak faham. Teruk pada yang pancut dalam masjid.
Bukan tak faham akidah, tak faham sifat 20. Kok tu je. Saya tak tahu sama tuan-tuan yang mengaji sifat 20 ni faham tak faham. Kebanyakannya tak faham. Boh awal pun tak faham lah. Wujud ni ada tak ada? Awal ada. Lepas tu tak ada. Lah kali dia kata apa? Aku pun tak tahu ada tak ada. Mayang sudah. Tak faham. Kan? Okey. Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, tidak ada cacat celanya, suci bersih dari segala sifat yang kurang, aib. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai makhluk. Itu yang penting tu. Ini perbahasan zaman berzaman. Pentingnya Tuhan ni tidak bersifat dengan sifat makhluk. Laisa kamithlihi syai'. Dia bagi tahu dia tak sama dengan makhluk. Mungkin kadang-kadang kita sebut tu nampak macam sama, nanti kita bahas panjang. Seperti apa? Tuhan kata dia marah, kita pun marah, kan? Ghadab. Dalam Quran sebut Allah bersifat ghadab, marah. Kita pun marah. Tapi itu taklah menunjukkan sama dengan kita, kan? Kita tengok bewok tu, kan? Bewok ni duk marah, kan? Hei, jangan kata lagu tu sama dengan kita. Tak sama. Tuan-tuan kena ingat benda ni, sebab ini asas dia. Bila tuan-tuan jumpa nama-nama sifat-sifat Allah yang sama dengan makhluk, sama daripada sudut sebutan, tapi tidak sama dari sudut hakikat dia. Itu kita kena faham tu, kan? Allah kata dia apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayy, dia maha hidup. Yang kita maha mati. Lagu tu. Kita tak boleh kata hidup. Pasal saya kalau kita kata hidup sama dengan Tuhan hidup, betul hang? Di antara hidup dan mati. Hidup Tuhan tak sama dengan hidup kita. Simple ya tuan-tuan. Banyak benda. Seperti muka pintu. Tuhan kata dia ada muka. Kita pun ada muka, kan? Allah kata setiap yang ada di atas muka bumi ni akan hancur, melainkan wajahnya. Wajah. Kita ada wajah, tak? Tak ada wajah. Banyak lagi benda yang ada wajah. Wajah ni muka. Allah ada muka tak? Ada. Dia sifatkan diri dia. Tapi bagaimana muka Allah tu tak sama dengan kita. Itu saja, simple lah, mudah lah. Seperti muka tembok. Hang ni muka tembok. Tembok ada muka. Adakah muka tembok tu sama dengan kita? Ada hidung, ada mata, ada apa? Lesung pipi. Tembok ni ada lesung pipi. Tak ada. Muka jam, kan? Kuih seri muka. Nama bahasa ya. Kan? Macam tangan buruk dengan tangan kita. Sama tak? Tak sama. Tangan buruk berbulu, kan? Tangan kita tak berbulu. Cuma ada yang jenis berbulu tu pun tak sama jugalah. Pegang-pegang tangan lelaki dia berbulu. Hoi, buruk ni. Okey. Maknanya dia tak sama dengan sifat makhluk. Dalam arti kata kita isbatkan, menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri menetapkan di dalam Al-Quran bagi zatnya, dan Rasulullah tetapkan bagi Allah di dalam hadis, tanpa kita mengubah lafaz, kalimah dan maksudnya, tanpa mentaktil, menafikan, ataupun kita menolak, ataupun kita membagaimanakan sifat tersebut. Okey, kita tutup Ustaz. Tuan-tuan, mengaji ni untuk apa ni? Ini poin kita ni. Sebelum kita nak bahas lebih panjang tajuk Al-Asma' wa Sifat ni, tuan-tuan mengaji Al-Asma' wa Sifat ni untuk apa? Untuk kita kenal Allah Azza wa Jal. Sebab dengan kita kenal ini, dia akan melahirkan kesan yang besar. Macam orang kita kata kalau tak kenal, kita tak takut.
Tak kenal kita tak benci, tak kenal kita tak cinta. Semua kesan benci, takut, cinta, marah, dia lahir daripada kenal. Untuk tuan-tuan sayang satu orang, untuk tuan-tuan benci satu orang, untuk kita rasa takut dengan satu orang tu setelah kita kenal. Itu tujuan kita mengaji Al-Asma' wa Sifat ni. Macam pulih. Kalau dia pakai baju, kita takut tak? Kita takut. Pakai baju dia punya uniform lah. Tapi kalau hak pulih tak pakai baju tu, baju biasa tu, kita tak takut. Pasal kita tak kenal kata dia pulih. Kita naik kereta, nampak JKR buat jalan. JKR buh lampu, lagu lampu Roblox. Buh lampu biru apa semua tu. Kita nampak daripada jauh. Ini tanda-tanda pulih buat Roblox. JKR korek jalan. Tarik habis tali dengan tali-tali pinggang pun tarik. Dia kalut malam kan, tarik tali pinggang tu ni. Sampai tang dekat-dekat tu, kerja sedang dijalankan. Dia maki berkandang. Dia kata cabut putih ku ingat pulih ke apa. Dia takut tu kerana dia kenal. Tapi bila sampai bukan pulih, hilang rasa. Simple. Tujuan kita mengaji Al-Asma' wa Sifat bukan kita nak tahu bentuk Tuhan, bukan kita nak tahu fizikal Tuhan. Kita nak lahirkan perasaan yang patut ada terhadap pasal tu orang Islam dia tak bimbang. Pasal dia kenal Tuhan tu pemberi rezeki, dia tak bimbang. Dia tak bimbang. Dia bagi sedekah, dia kata hang bagi sedekah satgi rugi. Dia tahu Tuhan tak akan buat naya punya. Orang lain belum tentu. Bila kita kenal Tuhan, barulah kita lahir orang-orang seperti Hanzalah. Kenal Hanzalah? Ini tuan-tuan kena beli buku sahabat-sahabat Nabi ni. Ajak anak-anak kenal. Nama-nama anak tu nama-nama sahabat. Cerita dekat mereka. Hanzalah, kenal Hanzalah? Hanzalah ni orang yang mati tak dan mandi wajib. Dia kata macam saya pun banyak kali tak dan. Jangan nak buat lok-lang. Ada orang tanya, dia kata kalau kita mangkit pagi tak mandi wajib, kita pergi buat urusan kita sah. Soalan SPM. Dia sebenarnya tuan-tuan, mandi wajib ni hanya menghalang kita ataupun wajib bila kita nak salat. Tapi kalau kita tak salat, kita tak mandi pun tak apa. Adakah bila kita tak mandi tu kita kotor? Tak. Innal mu'min la yanjus. Tapi kita jangan amal lah. Kan? Saat ni ikut jadi terkejut terkempak kan. Kita pipi tak mandi wajib hari tu kan. Tak tahu ada orang mati, kawan kita ajak. Kita dalam keadaan tak suci kan. Kawan kita kata ni hang tunggu kita nak sembahyang ni. Dia kecemah. Dia kata kacau dah aku kan. Lepas tu dia kata, aku ni pasal kerap sangat mandi mayang orang mati ni, aku ingat tak mayang lah aku. Kita. Tapi tak salah. Innal mu'min la yanjus. Balik pada cerita kita. Hanzalah ni malam pertama dia kahwin. Dia bersama dengan isteri dia. Dia digelar Ghasilul Malaikah. Hanzalah ni sahabat yang dapat gelaran Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Bila dia pergi perang, malam tu dia bersama dengan isteri dia, malam pertama, esok dapat panggilan pergi perang, turun tak dan nak mandi, dia terkorban. Isteri dia lepas tu cerita, malaikat turun untuk memandikan dia. Sahabat ni tuan-tuan, mereka cinta pada mati, harap untuk mati, minta mati, macam mana kita duk harap nak hidup lama. Sebab mereka kenal Tuhan. Sebab itu Saidina Umar bila dia masuk Islam, dia tergelak seorang-seorang.
Lepas tu orang tanya dia, awak yang hang duk tak duk gelak seorang-seorang? Dia kata, dulu aku teringat cerita masa Arab jahiliah dulu ni, dia teringat kelaku dia. Bisa dengar cerita tu? Banyak benda tuan-tuan tak bisa dengar ni. Cerita apa yang duk dengar? Takkan cerita 1NDB ya? Dia duduk seorang-seorang, dia tergelak. Kan? Dia kata, dulu ni ada aku bawa Tuhan daripada roti. Tok Pek Kong buat daripada roti. Tangan roti, kaki roti, kepala roti. Dia bawa lah Tuhan. Tuhan kan tengok macam-macam lah. Daripada patung, ada pokok, ada kayu, ada kaca, ada. Yang ni Tuhan daripada roti. Dia kata bawa Tuhan daripada roti ni pi tengah padang pasir, lapar. Dia kata lapar. Mula tahan lah, tak maulah nak makan Tuhan. Lapar. Tapi tak ada makanan. Aku mula aku tokok tangan, tokok ceroh Tuhan tu. Tuhan, tuan-tuan tak payah duk pelik pasal orang kita, kan? Macam orang-orang kapiak dulu dia bagi buah betul. Dia kata bagi buah betul zaman tak ada GST boleh lah, buah oren pun dia kata kena GST. Bagi buah plastik, buah betul pun bukan makan. Bagi buah plastik pun Tuhan dia tak kata apa pun. Tak ada kata apa. Hang termak sikit. Tak ada. Lagi elok. Kan? Itu Tuhan bukan nak makan, bagi orang makan. Cerah kat dia. Kan? Dulu tak tahu tuan-tuan, bisa saya ingat tuan-tuan Dan, dulu depa bakar duit betul. Atas cerak Cina. Ataupun depa tok duit yang balas bukan Tuhan, geng Melayu kita. Cerah. Gamuk depa pun fikir tak ada manfaat pasal depa duk bakar tu. Saya tengok dalam dia punya dokumentari akidah depa, hantar pi pada si mati tu. Buat kereta ke, buat iPad ke, kalau keluar apa model terbaru iPhone, buat baru hantar pi lah. Nak WhatsApp ke apa, ada grup depa lah kot. Lepas tu depa lepas depa buat duit ni, buat duit palsu. Maknanya depa kecoh Tuhan. Pasal tu orang kita dia kata Cina kecoh. Depa duk heran orang kafir kecoh. Tuhan depa pun depa kecoh. Tambah ya alif nego dengan depa kecoh. Tuhan dia pun dia kecoh. Kita lebih pasal dia kenal lah Tuhan dia. Tuhan dia kalau dia tak bagi makan lepak tu. Tak apa, pasal tu orang yang pilih Islam ni orang yang ada akal. So kita nak kenal Allah Azza wa Jal ni sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Yang ni tuan-tuan boleh balik buka tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Bila kita nak kenal Allah Azza wa Jal, ini antara perkara yang kita nak kena buat. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28. Ini saya nak bagi tahu ni tujuan kita mengaji tu. Bila kita tahu pasal apa kita mengaji, baru kita semangat. Baru kita tahu hala tu. Dalam surah Fatir ayat 28, Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Ni baca Al-Quran ni tuan-tuan kena bagi betul baris tau. Pasal dalam Quran ni baris bahasa Arab ni baris bertukar maksud. Ada ustaz kadang-kadang dia tersilap baca, dia kata baris betul innama yakhshallaha. Dia pergi baca innama yakhshallahu. Tukar terus. Ayat tu innama yakhshallaha. Sesungguhnya orang yang takut akan Allah. Baris atas tu menunjukkan Allah tu maf'ulun bih, Allah tu yang ditakuti. Bila tukar baris atas pibuh baris depan, innama yakhshallahu, dia jadi apa? Allah takut kepada orang. Sebab itu dalam bahasa Arab ni, dalam Quran ni kita kena betulkan baris. Kan? Nampak? Hasan? Tak apa, kita perhabis sikit perkataan Ibn Kathir, lepas tu kita tangguh dan kita buka soalan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah daripada kalangan hambanya adalah para ulama. Allah kata orang yang takut, orang yang
rasa khasyah. Dia dalam Quran ni dia ada khauf dengan khasyah. Khasyah ni dia khauf ni pun takut, kan? Macam dalam Quran kata wala khaufun alaihim, tidak ada perasaan takut. Khasyah pun takut, tapi khasyah ni takut dengan ilmu. Jadi orang yang takut kepada Allah ni ulama. Kata Ibnu Kathir, mereka takut kepada Allah. Siapa? Al-arifuna bihi. Mereka yang takut kepada Allah ini kerana mereka kenal Allah. Pasal itu pentingnya al-asma' was sifat. Sebab orang yang kenal Allah saja yang akan timbul rasa takut, timbul rasa cinta, timbul rasa tawakal, timbul rasa harap. Pasal dia kenal Allah. Pasal itu Allah kata al-ulama. Al-ulama ni kata Ibnu Kathir, al-arifuna bihi, iaitu mereka yang kenal, mereka yang faham dengan nama-nama dan sifat Allah. Ibnu Kathir kata nak timbulkan rasa takut tu kena ada pengetahuan tentang al-asma' was sifat. Siapa yang ada pengetahuan tentang al-asma' was sifat, dia masuk dalam makna orang yang takut kepada Tuhan. Kita tangguh dahulu kuliah kita dekat perbincangan ataupun maksud ayat tersebut, dan kita akan buka soalan kepada tuan-tuan selepas daripada kita azan. Jadi kita bagi laluan dahulu kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Okey. Kita gunakan sedikit ruang yang ada ni untuk kita jawab beberapa soalan yang masuk. Kenapa ada golongan yang bermazhab Syafi'i dalam fiqh tetapi bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah? Kenapa mereka tidak bermazhab Syafi'i juga dalam akidah? Adakah beza akidah mazhab Syafi'i dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Dia macam ni. Dalam Islam ni dia ada akidah lah. Kemudian dia ada fiqh. Akidah ni perkara-perkara berkaitan dengan rukun iman. Tuan-tuan kena faham macam ni ya. Bila sebut mengaji akidah, dia artinya benda yang bincang dalam bab akidah tu rukun iman. Fiqh ni rukun Islam lah. Bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji. Dalam bidang fiqh, mazhab yang terkenal mazhab 4 lah. Mazhab Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad lah. Tu yang terkenal. Maknanya mazhab yang dijadikan panduan dan pegangan oleh orang dalam bab-bab masalah hukum hakam. Tapi dalam akidah dia ada juga mazhab. Mazhab dalam akidah ni hanya dalam perkara-perkara yang furu'. Kan? Yang terkenal dalam perbincangan akidah ni pegangan salaf, sahabat. Kemudian ada juga Asy'ariyah, sifat 13. Al-Asy'ariyah ni dia memperkenalkan sifat 13. Dia perbincangan bab-bab sifat Allah ni, kalau kita nak bincang dari sudut Asy'ariyah ni panjang. Cuma saya nak jawab mudah ya. Al-Imam Syafi'i ni, kalau orang tanya kita, dia ni akidah apa? Pertama, dia ahli sunnah. Al-Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Lahir di Gaza, Palestin, meninggal di Mesir. Orang Arab Quraisy, keturunan Nabi. Dia keturunan Nabi. Dia pasal itu Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Kan? Dia keturunan Nabi, Arab Quraisy. Dia memang dia nasab dia sampai kepada Nabi SAW. Daripada kalangan 4 imam ni, dia imam yang ada nasab kepada Nabi. Itu kelebihan dia. Akidah dia, oleh kerana dia lahir 150, dia meninggal 204, dia kira salaf lah. Sebab salaf ni 300 tahun yang pertama. Jadi akidah Al-Imam Syafi'i salaf. Apa dia tu salaf? Yang kita duk mengaji inilah. Menerima sifat Allah seperti mana yang Allah sebut dan seperti mana yang Nabi tetapkan. Adakah Al-Imam Syafi'i berakidah dengan Asy'ariyah? Yang ni minum ketum lebih. Sebab Al-Asy'ariyah ni bila? 300 tahun kemudian. Maknanya dia bukan 300 tahun kemudian, 300 tahun dia punya zaman dia, 320 lebih macam itulah Abu Hasan Asy'ari ni. Maknanya selepas daripada kewafatan Al-Imam Syafi'i. So macam mana kita nak claim kata Al-Imam Syafi'i akidah Asy'ariyah? Peninah tak faham lah. Macam ni senang. Asy'ariyah ni sifat 20. Sifat 20 tahu? Sifat 20 pun saya tak tahu. Bagus, tak tahu bagus. Kan? Pasal tak pening lah kalau tak tahu kan. Dia yang tahu ni yang pening. Okey, nak mudah fahamnya, adakah Al-Imam Asy-Syafi'i mengaji sifat 20? Tak. Okey, selesai satu bab. Dia hafal tak sifat 20? Kalau mengaji pun tak, celah mana nak hafal? Wujud qidam dan tak dapat. So dia akidah apa? Pasal tu kalau orang kata Asy'ariyah ahli sunnah ni Asy'ariyah, oh kacau. Sebelum daripada tu akidah apa? Ahli punah. Ni pasal tu kita kata Asy'ariyah satu metod. Dia bukan semata-matanya ahli sunnah. Dia satu metod cara nak faham akidah melalui kerangka macam mana nak kenal Tuhan
dia buat kenal sifat 20. Pasal apa? Pasal tujuan dia tu pun dia ada maksud dia untuk membantah orang yang guna akal nak faham sifat Tuhan. So kalau tuan-tuan tak mengaji cara sifat 20, sah semayang. Pasal ada makcik duk bimbang, dia kata ada orang mengajak kalau tak hafal sifat 20 tak sah. Rukun semayang lah mazhab Syafi'i pun tak ada, mestilah menghafal sifat 20. Kalau tidak sampai kesut tak semayang. Hafal sifat nombor 5, nombor 4 lupa. Sebelum nak sampai 20 tu berapa kali lupa. Ada di kampung-kampung masih duk pegang ni, kena hafal. Adakah sifat 20 ni sesat? Taklah. Pasal apa? Memang sifat tu ada dalam Quran. Wujud, qidam, baqa, kekal, semua tu ada dalam Quran. Tak ada siapa kata sesat. Nanti kita bahas panjang lah sifat 20 ni. Tapi saya nak ceritanya, Al-Imam Syafi'i tidak berakidah dengan Asy'ariyah, tidak bersifat atau mengaji sifat 20. Dia berakidah salah. So kalau orang tu nak ikut Al-Imam Syafi'i dalam akidah dia, dia mesti berakidah dengan akidah salah. Jadi saya apa dia tu salah-salah ni saya tak tahu ni. Yang saya tahu rukun iman 6. Pasal tu kita kadang-kadang bincang sampai KLCC, dia kangap pun tak keluar. Orang kita ni kadang-kadang dia syok pasal tu mengaji akidah ni, dia jadi satu kelas macam kelas tunjuk pandai. Dia dua tau mengajak ni, satu tunjuk pandai, satu lagi bagi orang pandai. Ada kadang-kadang adalah pada menyatakan sifat Tuhan itu tidak sama akan ia pada makhluknya. Kita yang memang duk mengantuk, dia kira macam orang tepuk la ilaha illallah. Leno. Dan orang yang mengaji sifat 20 ni kadang-kadang dia akhirnya dia tak kenal pun Tuhan. Pasal apa kita kata orang mengaji sifat 20 ni akhirnya dia tak kenal Tuhan? Sebab walaupun hebat bahah ni tidak nu dia ada pula ta'arud sagi tanjis apa, ada sifat mustahil apa semua, lalah kali sakit demam bomo yo. Yang tadi ni qiyamuhu binafsi wahdaniyah iradah apa semua kan, bersembuk ayat liok. Bila mai menega tak laku, pelarih juga, tangkai juga. Pasal tu yang hebat-hebat sifat 20 ni pergi ke Mekah, oh sakan khurafat. Hafal ni lain tau, hafal lain. Macam budak-budak 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. 2 kali 2 tu dia hafal 4. Cuba kita tanya, macam mana 2 kali 2 boleh jadi 4? Tuan-tuan kena beza tau, hafal dengan faham. Kita tak mau ajak orang hafal, kita mau ajak orang faham. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Dia hafal. Boleh kita tanya, okey, pasal apa 2 kali 2 jadi 4, 3 kali 2 jadi 6? Macam mana boleh jadi? 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Dia dapat tu. Pasal hak tu yang dia hafal. Dia tak tahu kata 2 kali 2 tu maknanya 2 tu ada 2 kali. 2 1 2 2. Okey, 2 ni campur 2 jadi 4. Tu faham. Tapi kalau hafal 2 kali 2 4, macam mana proses jadi 4 tak tahu. 2 pangkah 2 4. Hak tu je aku tahu. Orang kepok sikit. Kalau 2 tambah 2, oh sat nak kira lain. Kira lain pula. Walau 4 lah juga. Tapi dia tak faham. Dia kata 2 kali 2 4. Okey, bagus. 2 kali 2 4. 2 tambah 2. Oh sat. Tu orang hafal tu, orang hafal. Pasal tu makcik-makcik hafal. Wujud, qidam, baqa. Pasal dia nak bagi sah semayang. Okey, tak ada masalah. Orang nak mengaji sifat 20, mengajilah. Cuma saya nak bagi tahunya, kita pun sifat lebih pada 20. Takkan tuan dekat 20. Tak apalah dia kata yang ni peringkat pertama. Okey, tak payah duk berbalah, tak payah duk bertengkar. Kita mengaji nak kenal Tuhan. Dan Tuhan suruh kita mengaji, kenal dia, cukuplah. Bila kita mengaji ni kuat jauh pada Tuhan, salah satu sifat Tuhan, dia tak suka kita bertengkar. Dia suruh kita bersatu kan. Jadi tak payah duk kata kau ni, tak payah duk kata kau ni.
Mengaji tauhid 3 ke, sifat 20 ke, tauhid 986 ke. Yang pentingnya dia kenal Tuhan cukup. Cara tu dia macam ni lah. Yang pentingnya dia tak syirik, tauhidkan Allah sudah. Kan? Itu soalan. Okey. Apakah hukum membaing bola? Oh, ini bagus. Macam mana soalan ni boleh masuk? Apakah hukum memain bola? Tuan-tuan, dia asal dia main bola ke, sepak raga ke, bowling ke, golf ke, semua benda ni dia apa dia? Muamalat. Dia muamalat. Muamalat ni benda dunia. Asal pada benda dunia ni harus. Jadi kalau tuan-tuan main bola, tak lewat semayang, tak terlibat dengan unsur-unsur pertaruhan, perjudian, tak ada unsur-unsur haram, maka asal dia asal dia harus. Ada tak dalil hadis main bola? Senak perut nak cari. Tak ada. Tapi hukum asal dia. Bila asal hukum main bola tu harus, hukum tengok boleh lah. Hukum sokong tak ada masalah. Bila asal benda tu halal, semua yang berkaitan dengan benda tu pun halal. Kan? Cuma jangan ada unsur-unsur yang dia akan jadi haram bukan kerana main bola tu, dia akan jadi haram kerana benda-benda lain daripada tu. Kan? Dan tuan-tuan, salah satu daripada benda yang wajib kita orang Islam ni buat apa dia? Jaga kesihatan. Pasal Nabi kata wa inna li nafsika alaika haqqa. Diri kita ni ada hak yang wajib kita tunaikan. Pasal itu salah satu daripada kewajipan orang Islam jaga kesihatan. Pasal hak tubuh badan kita ni untuk sihat. Dan Nabi sebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minina dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih Tuhan suka dan sayang daripada orang beriman yang lekeh. Lekeh tu lagu mana? Lekeh tu duk kerja lena saja. Kan? Bila orang kata lena, dia kata menghayati. Ini masalah. Tuan-tuan kena jaga kesihatan, bukan boleh makan ikut dah. Tak ada apa halal dak. Dia termasuk dalam benda yang wajib. Pasal tu saya duk nasihat lama dah tapi tak mau nak dengar cakap, bantah, ketegang. Saya duk kata dah, jangan makan lewat, makan awal. Masjid-masjid yang nak buat makan tu pukul 6 bagi makan. Jangan makan lepas mayang isyak. Pasal kuih lama, kuih kurang nak murid ni mati. Darah tinggi kecil mana? Saya duk kata lama dah. Kalau nak buat makan awal. Pukul 6 mereka pergi masjid, 6.30 bagi mereka makan. Jadi mereka dam lah haram. Ni habis kuliah pukul 9. Soal jawab 9.30. Semayang isyak pukul 10. Pesah pi 10.30. Makan nasi kandak 10.30 dengan gulai. Balik rumah tak ada siapa nak jogging. Pukul 11 bantai lena. 2 bulan istiqamah pi. Dia bukan mai kuliah ni bukan boleh ilmu kan, boleh penyakit. Daripada dulu tak ada kecil manis, lepas-lepas mengaji ni aku lekat kecil manis. Mau tak pukul 10 dah pakai. Pasal tu kita kena ubah. Ni benda kecil. Bukan benda kecil, benda yang Nabi suruh. Dari sudut kesihatan pun tak kau kan? Ni satu benda yang kita kena muhasabah kan? Muhasabah. Nanti saya nak abang orang yang hantar si lemak ni, main tak awal. Mewah memang makan awal. Okey. Seterusnya soalan yang berikutnya, hukum jual beli kucing. Dia beli kucing ni, tuan-tuan, benda ni khilaf di kalangan para ulama. Jual beli kucing, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Saya malas nak bincang bab-bab macam ni pasal benda-benda macam ni benda kecil. Not a big deal. Dia bukanlah benda besar, benda khilafiah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata boleh pun dia kata makruh. Pasal kucing ni pertama dia binatang yang dalam Islam benda yang tak ada manfaat dia haram jual.
Dulu mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, fatwa haram jual teh. Lepas tu macam mana nak beli teh? Dah haram, tak boleh jual beli teh pasal teh tak ada manfaat. Sesuatu yang tak ada manfaat haram jual. Tapi la boleh jual. Pasal apa? Pasal la dah ada manfaat. Nampak orang dah tahu dah, kata dia jadi baju apa semua. Dulu nak beli macam mana? Masa beli tu niat kata bukan beli ya. Macam mana pergi beli niat tak beli? Ataupun kecoh sikit, saya bukan beli teh tapi bayar servis. Pasal dah korek teh, bukan senang nak berkelumar dengan teh ni kan, dah jadi macam teh lah pun. Jadi saya bayar pilah sagu hati. Tapi law ni halal, fatwa law halal jual beli teh. Pasal dia sudah ada sesuatu yang ada benefit, ada kegunaan, ada manfaat, halal dijual beli. Jadi kucing pun lah ni macam ni lah. Kalau kata sampai sekok berbelah-belah ribu tu haram lah. Fatwa saya. Kalau takat 300-400 tu, tapi sampai sekok berbelah-belah ribu bagi kat surau masjid buat mana manfaat lain lah kan. Tak payahlah duk pi perhabis duit kerana sekok kucing berbelah-belah ribu ni kan. Itu ialah. Tapi kalau orang nak jual beli kucing halal. Kerana apa? Kerana dia ada tafsiran. Ada hadis Nabi kata haram, tapi tafsiran pada kucing yang liar, kucing yang tak ada manfaat dan sebagainya. Di samping law pun kucing dia kena jaga, dia kena belah dan sebagainya, dia kena bagi makan apa semua kan. Jadi dia boleh ambil kos di situlah kan. Tapi kalau ada jual lain yang selamat, yang tak ada kaitan dengan kucing ni, jual binatang lain lah kan, lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, lain ada soalan? Tak ada? Ada yang Ustaz. Ada Ustaz ubat. Kalau kita sakit, kita punya kita ubat. Untuk kaisar-kaisar pergi pada dia guna dok. Itu satu bagian. Yang satu tak pengajar pun tak kaitan. Dia pergi pada satu ustaz lain. Ubat juga. Ustaz tu bagi Quran dia. Lepas tu ada ustaz yang ubat. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Perbezaan dia. Mana yang dibolehkan? Okey, dia pertama tuan-tuan, pertama berobat ni wajib lah. Pasal Nabi kata Allah menurunkan penyakit dan dia turunkan bersama dengan penyakit tu ubat. Fatadawaw wala tatadawaw bil haram. Hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah berobat dengan benda yang haram. Semua perubatan yang ada manfaat, tak ada unsur khurafat, dibuktikan baik, boleh digunakan. Sama ada perubatan tu makan ubat hospital ke, pembedahan dan sebagainya, kesemua tu Islam. Orang mai cerita dekat Nabi, zaman Nabi pun ada orang yang jual ubat, tukang ubat betul, ubat makan. Macam ubat hospital lah, ubat penedar dan sebagainya ni. Nabi sendiri makan, guna dan suruh. Nabi sendiri makan, Nabi sendiri guna, Nabi sendiri suruh. Tak ada isu. Cuma boleh tak di samping kalau kita makan ubat, kita lalui treatment moden ni, dalam masa yang sama kita doa, kita zikir, jampi, ruqyah. Ada orang mai dia kata, boleh tak ustaz tolong ruqyah saya? Kita kata ruqyah mana pula ni? Ruqyah. Ruqyah ni jampi lah. Pipi bismillahi arkika. Dengan nama Allah aku menjampi engkau. Jibril baca dekat Nabi. Nabi kena sihir, Jibril pi dekat Nabi, bismillahi arkika min kulli syai' yu'dhika. Dengan nama Allah aku menjampi engkau dari segala penyakit yang menyakiti engkau. Boleh ya? Tak ada masalah. Yang haramnya apa dia? Mambang putih, mambang kuning, mambang hijau. Wahai si mambang, berdampinglah engkau dengan aku. Fuh kanan, fuh kiri, berkat baginda Jibril. Ataupun dia pipi duk Jibril, Mikail, yang ni tak boleh ya.
Dalam setengah-setengah kitab Melayu dia ada seru nama ni, seru nama ni, tak boleh. Itu tak boleh, haram. Selain daripada tu doa tak ada masalah. Kita sakit kepala, makan Panadol. Lepas tu pegang di kepala kita ni, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifaan illa shifauka la yughadiru saqamik. Selesai. Baca ke diri. Tapi kalau mai baca kat saya pun boleh RM25. Boleh. Kan? Yang duk mai kat saya tu, saya pegang tu RM25 tetap lah. Bukan payah pegang Bismillah Allahumma rabban nas. Tapi jangan bagi dia dengar lah. Bismillah. Pegang bagi lama sikit. Baca pendek tak apa, pegang bagi lama. Kalau kata nak mahal lagi lama. Oh, dia kata berat kepala ni. Nak pergi ke tumor dah. Nak pergi ke kanser otak dah. Pegang. Dia tuan-tuan kadang-kadang psikologi saja. Ada orang dia kata, ustaz tolong pegang sikit. Kita pun pegang, tak baca apa. Dia kata pegang rasa lain saya. Tu dia nak kata keramat tu. Baru pegang kan. Dia sentuhan ni psikologi. Pasal tu salah satu sunnah Nabi bila pergi merawat orang sakit, pegang. Nabi pegang orang sakit tau. Tapi bagi ada peraturan lah. Bini orang pun pergi pegang. Ni aku nak pegang sunnah ni no. Yang tu yang sakit tu lega, kita yang kena penyakit. Pegang dah, pegang ubat. Nabi pegang, baca doa. Benda ni simple dia, payah kan nak amal. Yang nak kena pergi cari sampai bayar 3-400, entah 3-4 ribu tu. Benda kita duk bagi tahu, dan alhamdulillah setakat yang kita duk bagi, ada 1-2 makcik mai dia kata sejak duk amal buku zikir apa dia ni ustaz tu, dia kata alhamdulillah hilang rasa sakit. Baru hantar siapa aku. Baru baca buku belum pegang lagi. Kita hak orang tua-tua kita tak pegang. Kena darah kita pegang lah juga. Kalau mai hak 60 duk jauh sikit. Ikhtilat. Tapi kalau hak mai 25 rapat mai sikit. Yang ni hantu ni nak kena halau kuat. Pasal hak yang jadi ustaz tu jadi hantu. Tak gaduh pegang, tak ada dalam Islam pegang-pegang. Nabi pegang pasal lelaki sama lelaki boleh kalau perempuan. Dia kata yang ni nak kena pegang. Orang tua tadi hang tak pegang. Orang tua tadi hantu kok jauh pun tak apa. Tak ada. Salah ulama ahli sunnah kata salah satu tanda kebatilan rawatan tu tak kira lah nama apa pun, berlakunya sentuhan walaupun berlapik. Kerana tak ada keperluan untuk pegang. Tak ada. Jampi kot jauh pun pi. Tak gaduh pi pun tak apa, telefon. Ustaz, dia dah tolong doa. Dia dah tak boleh, ikut telefon tak masuk. Lain pun tak clear kan. Dia kena main tak tu. Macam orang kita hari tu nak halau buaya di Melaka kan, nak halau buaya, pi doa di laut. Hang doa di masjid lah. Dia tadi masjid tak jadi kena pi. Kita ni kadang-kadang nak doa mak bapak kita, pi ke kubur baru doa. Dia kata dekat sampai cepat sikit. Doa tang mana pun sampai tuan-tuan, mustajab. Doa. Kita kadang-kadang masalah dia tak mau doa. Putus asa dulu, lepas tu harap ke orang. Dia tolong doa saya, tolong doa. Orang yang suruh tolong doa tu, dia tu sendiri kena doa dulu. Hang doa dak lagi. Kita tu doa dulu, lepas tu baru kita suruh orang doa. Kan? Kita yang orang yang wa idza sa'alaka ibadi anni. Tuhan kata bila dia tanya tentang aku, doa. Pegang kaki tuan-tuan, doa, minta. Kan? Ini antara adab dia. Okey, saya rasa cukup dulu setakat itu. Kuliah kita pada malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tuan-tuan jaga ujian ni kadang-kadang dia boleh menyebabkan satu orang tu tergelincir daripada akidah dia. Kita kena jaga. Kita mengaji ni tuan-tuan, bila manusia ni semakin dekat dengan Allah, semakin besar tu ujian yang Tuhan akan timpa atas dia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.